Setakat ini kita sidang dewan kita laksanakan seperti biasa. Ya. Hari ini dah pun bermula. Sidang dewan rakyat ni dah bermula. Tapi walaupun ada cadangan melalui virtual, melalui maya contoh, melalui maya. Tapi ianya tidak boleh dilaksanakan lagi kerana kita juga tertakluk kepada perlembagaan dan juga daripada peraturan parlimen itu sendiri, standing order parlimen. Kalau berdasarkan perkara 62/5, iaitu dari segi undian mesti buat di dalam parlimen. Undian tidak boleh dibuat di luar parlimen, iaitu mesti pengundian katakan bajet ataupun undang-undang yang dibentangkan hari mesti dibuat undian tu di dalam parlimen. Ya. Begitu juga kalau titah yang di-Pertuan Agong, titah diraja waktu proklamasi pembukaan parlimen, yang di-Pertuan Agong akan menyebut tentang mesyuarat di dalam parlimen tersebut. Disebutkan jelas. Manakala di dalam peraturan parlimen, standing order, semua peraturan tu menjurus kepada tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam parlimen. Sebagai contoh, jika nak membahas mesti berdiri, dan bila nak mencelah disebut bila mencelah kita kena berdiri dan minta laluan daripada ahli parlimen yang sedang berucap. Bisa jadi semuanya dari segi spirit dia, dari segi tindakan-tindakan yang dilakukan sewaktu persidangan mesti disebut berdasarkan apa yang berlaku di dalam parlimen. Jadi bermakna secara perundangannya saya dimaklumkan bahawa kita tidak boleh mengadakan sidang secara maya kerana dari segi pengundian. Kalau tekan pengundian bajet, kita tidak boleh mengundi di luar parlimen, iaitu daripada rumah maya, tapi mesti berada di dalam parlimen tersebut. Parlimen Australia sebenarnya pernah menjalankan sidang di dalam maya, tetapi mereka tidak boleh mengundi. Waktu perbahasan nak mencelah pun tak boleh. Jadi banyak kekangan-kekangan yang menyukarkan. Sebab itu kita teruskan sidang parlimen secara seperti biasa, tetapi dengan SOP yang ketat. Sebagai contoh, wakil daripada Sabah, ahli parlimen Sabah mesti membuat kuarantin dulu sebelum dibenarkan masuk ke parlimen. Semua ahli parlimen, saya sendiri 2 hari lepas membuat swab test, kerana 3 hari sebelum masuk ke parlimen mesti mempunyai swab test yang menunjukkan kita negatif baru dibenarkan masuk ke parlimen. Pegawai hanya dibenarkan 2 orang saja. Setiap ahli parlimen membawa 2 saja pegawai dan mesti di swab test sebelum masuk ke parlimen. Jadi very strict. Dan parlimen tidak dibenarkan, tidak dibuka lagi kepada orang ramai. Tidak dibuka. Hanya ahli parlimen dan 2 pegawai saja. Kalau dulu walaupun tak dibuka di kawasan dewan, tetapi di bangunan belakang tempat pejabat ahli parlimen masih dibenarkan. Tapi sekarang di kompaun parlimen pun orang tidak dibenarkan kecuali ahli parlimen dan 2 pegawai saja. Dan mesyuarat hari ini bersama speaker. Saya hadir untuk mesyuarat hari ini. Diwakili oleh ketua whip semua parti. Ketua whip semua parti hadir mewakili parti. Parti semualah, termasuk pembangkang semua sekali. Semua parti pembangkang pun hadir. Berbincang dengan speaker, dengan speaker Dewan Rakyat, dan kita telah bersetuju yang pertamanya untuk mengurangkan jangka masa berada dalam parlimen. Waktu parlimen telah disingkatkan. Saya dimaklumkan, saya keluar awal tadi kerana ada meeting sidang khas MKN. Dimaklumkan hari ini pukul 1 dah habis, tamat dah. Jadi kita kurangkan jangka masa ahli parlimen berada di dalam Dewan Parlimen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kurangkan jumlah ahli parlimen yang hadir di dalam parlimen asalkan cukup koran. Jadi itu diputuskan oleh mesyuarat bersama speaker tadi, bersama dengan semua ketua-ketua whip parti.
Saya walaupun bukan ketua ubin parti, sebab saya terlibat dengan SOP ni, saya dijemput hati. Jadi keputusannya telah pun dibuat bersama parti. Jadi kita bersama parti-parti politik, wakil mereka, dan kita kurangkan dari segi jumlah kehadiran. Sebab kita tahu walaupun ada cermin di antara satu sama lain di dalam parlimen tu, kadang-kadang kita pun rasa tak comfortable juga, rasa dekat. Jadi sekarang kita kurangkan kehadiran supaya dapat dijarakkan, dan pemimpin parti mesti menentukan siapa yang boleh berbahas, kerana perbahasan bajet akan tetap diteruskan di dalam sidang parlimen ini. Sebab kita tak boleh nak buat nak tidak benarkan, kerana bajet merupakan perkara yang amat penting yang mesti diluluskan. Kerana jika tidak diluluskan, perbelanjaan tidak dapat dibuat, pembayaran yang paling penting, kaki tangan kerajaan dan sebagainya, gaji tidak boleh dibayar, dan projek-projek tentu saja tidak dapat dilaksanakan. Bajet adalah untuk kepentingan rakyat dan perlu diluluskan. Sebab itu kita teruskan sidang parlimen ini.